Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita ni dia minta nak belajar sabun kunyit daripada Soapbiz. Dia kata dia tak nak belajar daripada Lai sebab dia tak reti nak buat segala pengiraan Lai. Okey, jadi kita buat daripada Soapbiz lah. Jadi hari ni saya adakan dua jenis Soapbiz, iaitu yang jenis Opaque soap, yang putih macam ni kita panggil Opaque soap, dan yang macam ni kita panggil Soapbiz transparent ataupun glycerin Soapbiz. So kita akan buat dua-dua. Yang ni saya dah timbang 300 gram. Saya sebenarnya nak buat 200, tapi bila saya potong-potong dapat 300, sayang pula rasa nak potong kan, nak buang. Jadi saya terus je buat 300. Yang ni pula saya cukupkan 200. So dua-dua ni 500 gram lah. Jadi dua-dua ni macam biasa, kita kena potong kecil-kecil dulu untuk kita cairkan menggunakan proses double boil. Okey. Cuma sekarang ni serbuk kunyit ni, sebab kunyit saya pupus waktu musim panas tu, dia baru nak naik balik. Jadi saya decide untuk guna serbuk kunyit biasa je lah. Saya akan gunakan serbuk kunyit. Anda boleh je gunakan kunyit idup, blend betul-betul perah keluar air dia, gunakan jus dia tu boleh. Boleh je masukkan bahan berunsur cecair macam tu, tapi dengan peratus yang betul. Okey, tapi sebab saya punya kunyit tak berapa cantik, musim panas itu dia banyak yang mati, jadi saya baru lepas gembur untuk naikkan balik. Jadi saya decide untuk guna serbuk kunyit lebih mudah. Okey, serbuk kunyit ni nak bancur dengan air pun boleh, nak bancur dengan minyak pun boleh. Cuma dua-dua tu dia ada kesan dia sikit lah. Okey, kalau kita bancur dengan air, kita kena guna air yang sangat minimum. Sebab macam kita tahu, Soapbiz sangatlah, kalau kita bubuh bahan berunsur air, dia cepat lembik. Bila kita buat masuk dalam bilik air, dia akan jadi macam cepat lembik lah, cepat larut. Tapi kalau kita masukkan bahan berunsur minyak, dia lebih tahan. Macam tu. Okey, bahan tambahan yang kita boleh campur dalam Soapbiz adalah antara 4 hingga 6%. Jadi kalau sekilo 1000 gram, bermakna kita boleh campur antara 40 hingga 60 gram lah. Macam tu lah pengiraan dia. Bahan tambahan tu. Ada je orang yang ajar sampai 7-8% pun boleh. Tapi kalau ikut sekatan betul, seeloknya antara 4 hingga 6. Jadi kalau anda nak masukkan campuran dengan air, ambil yang paling rendah, ambil 4% maksimum misalnya kan. Kalau ada berunsur minyak yang dicampur dengan bahan pepejal, bolehlah lebih sikit, 6-7% boleh. Macam kunyit ni pepejal, so saya nak campur dengan bahan berunsur minyak, saya boleh gunakan sehingga 7%. Tapi tengoklah banyak mana yang kita nak guna sekarang. Okey, lepas tu saya nak campurkan dengan minyak kelapa, sebab saya ada minyak kelapa. Minyak kelapa saya ada balance lagi. Jadi saya akan bancur minyak kelapa, saya akan kira minyak kelapa campur dengan serbuk kunyit saya sekarang tak melebihi daripada 6 hingga 7%. Maknanya kalau dua-dua ni 500 gram, maka 7% dari 500 gram ialah 35 gram. Campur dua-dua 35 gram. Betul kan? Saya bahagilah ke sini sikit ikut peratusan. Okey. Lepas tu kalau anda nak campur vitamin E ke, nak campur kojic ke, nak campur abutin ke untuk pencerahan tu, ikut sukalah. Itu terpulang pada anda. Macam saya nak tunjuk ni basic saja sabun kunyit ni. Saya tak ada campur apa-apa sebab kunyit yang kita tahu je memang dah ada banyak khasiat dah. Contohnya dia sangat membersih, dia sangat menghilangkan cela. Okey, dia ada antioksidan. Kunyit tu sendiri dah special. Cuma kalau anda rasa macam tak shock dengan bau sabun kunyit ni, bolehlah tambah. Macam saya hanya ada pewangi tea tree je. Yang lain saya tak ada. So saya guna je lah tea tree nanti untuk tambah, untuk hilangkan sikit bau kunyit yang kuat. Okey, so macam biasa kita nak cairkan dulu Soapbiz ni. Kita kecil-kecil dulu supaya proses pencairan dia lebih cepat. Ada satu soalan, dia kata Soapbiz dia kurang sangat buih. Itu sebab dia masak secara berlebihan. Kalau dia cairkan ni over sangat, secara berlebihan, lama sangat dia duduk dalam air panas, memang buihnya akan jadi kurang. Begitu juga terpulang pada bahan yang kita masukkan, campuran bahan yang kita masuk. Ada bahan yang kita masuk menyebabkan dia punya buih jadi berkurang. Memang Soapbiz tak banyak buih, tapi kita boleh elakkan daripada tak berbuih langsung dengan cara kurangkan, tengok bahan
membuatkan saya lebih bersemangat untuk buat konten-konten produk semula yang mana lama dah saya berhenti. Dengan bantu subscribe saya, bantu like video ni, bantu tinggalkan komen dan share video ni. Okey, jadi sekarang ni saya nak timbang saya punya serbuk kunyit yang saya akan campurkan bersama minyak kelapa. Semua sekali 6 kali 5, 6% kali dengan 500 gram ialah 30 gram. Jadi 12 gram untuk OPEC dan baki iaitu 18 gram untuk transparent soup base. Okey. Saya boleh gunakan 15 gram serbuk kunyit dan 15 gram minyak kelapa. Okey. Ni kalau anda boleh lihat ya, dah cair dah cair banyak. Sikit lagi. Kalau air kuat sangat macam ni kan, kita boleh tutup sekejap. Bagi dia turun sikit supaya dia tak overcook yang kita risau. Okey, so dah cair semua sekali macam yang anda boleh lihat. Jadi saya boleh masukkan yang ni pula. Okay, on balik. Okey, untuk bekas, kita boleh guna bekas macam ni. Macam ni kita boleh guna. Kita boleh juga guna macam ni, lebih cantik sebab di dalam dia ada pattern ya. Okey. Atau boleh juga guna terus bekas macam ni. Okey. Atau kalau anda nak buat kecil-kecil, anda boleh guna bekas kecil-kecil macam ni. Atau kalau anda ada bekas yang macam ni, yang ada tulisan homemade product, cantik juga. So, sekarang ni saya nak timbang. Untuk yang ini, saya perlukan 18 gram. Sini 18 . Okey, 18 gram untuk transparent soup base. Sikit je sebab nak hilangkan bau kunyit je. supaya anda boleh tengok perbezaan, supaya anda boleh memutuskan anda nak gunakan transparent atau anda nak gunakan opaque.
Okey, kita tinggal tunggu hasil dia. Lepas dia keras nanti, kita akan tunjuk apa yang jadi. Okey, jangan lupa share video ni, like video ni, dan jangan lupa subscribe supaya anda lebih dapat banyak lagi tips-tips pembuatan produk homemade. Okey, jadi ni dah keras. Ni saya keluarkan. You boleh tengok rupa dia. Warna dia dah ada kunyit. Dan yang ni bentuk kosong. Yang tadi bentuk yang ada sarang-sarang lebah tu. Okey, so kita keluarkan semua. Dah elok keras dah. Cantik. Cuma bila kita gunakan acuan jenis ni, kita sepatutnya kena balut dia sama ada dengan kertas yang sesuai untuk sabun lah. Macam kita selalu beli sabun tu. Atau dengan plastik wrap. Tapi sebab hari ni dua-dua tak ada. Dan saya dekat kebun pula masa saya balut ni. Saya gunakan je lah plastik biasa. Dan kita lipat dengan cara itu untuk dia lebih kemas. Cuma plastik ni agak keras sikit. Jadi dia macam tak berapa nak kemas. Tapi boleh lah. Sebab apa? Sebab sabun glycerin ni dia sangat menyerap wap air. Jadi kalau kita tak balut, nanti sabun kita ni lama-lama akan jadi kecil sebab dia bertindak balas dengan udara. Jadi dia serap segala wap air yang ada di dalam udara. Okey, jadi balutlah semua. Lepas tu kalau anda yang nak berniaga, carilah tempat yang lebih bersih, lebih elok untuk membuat proses balutan ni. Tapi ini sebab saya akan bagi je pada orang-orang yang datang kat kafe saya ni. Jadi saya balut je lah dengan plastik macam ni dan saya tutup dengan selotip di hujung dia. Kalau anda yang ada stiker dekat belakang tu, lepas anda balut, anda letaklah stiker sabun anda sendiri. Okey, tapi kalau anda rasa macam susah, renyah buat macam ni, anda boleh guna acuan yang macam ni. Macam saya buat sabun madu kelulut dan sabun arang saya ni, saya guna terus acuan macam ni. Jadi settle, dia ada penutup dan kita boleh terus letak stiker. Okey, so sekarang ni saya nak tunjuk sama ada dia berbuih ke tidak. Sebab ada orang kata kurang buih. Tapi bila saya buat, saya rasa banyak aja buih untuk sabun soap base ni. Sikit-sikit je saya basah kan, saya dah dapat buih yang banyak. So nampak buihnya memang ada kekuningan, iaitu kunyit kita tadi. Jadi selamat mencuba, selamat berusaha untuk keluarga dengan menghasilkan produk-produk homemade yang boleh dijual di sekeliling anda. Kalau anda yang nak berniaga secara serius, pastikan anda ada tempat pembuatan yang lebih baik dan boleh dapat setengah jenis kelulusan supaya anda boleh komersialkan produk anda. Okey, saya sampai di sini saja dulu. Jangan lupa subscribe saya untuk lebih banyak tips produk dan pembelajaran.